المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada petang ini, Ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami. Terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmat-Mu. Jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati Al-Fadilah Wafah Sabariah selaku penganjur, sahabat pencinta Al-Quran. Seterusnya Bonda Inun selaku moderator dan bonda-bonda moderator yang lain. Seterusnya para penaja, Kak Adik Sum dan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah serta keluarga SPAQ yang dirahmati Allah Azza wa Jal sekalian. Kaifahalukum jami'an, apa khabar semua? Sihat ke? Mudah-mudahan sihat belaka insya-Allah. Boleh respon sikitlah ibu-ibu sekalian di ruangan chat insya-Allah. Sihat ke? Macam mana kan, apa keadaan sekarang? Hujan ke? Panas ke? Macam mana moodnya sekarang? Happy ke? Sedih ke kan? Boleh bagi respon sikit insya-Allah. Dan Alhamdulillah kita berada pada 3 Sya'ban pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berkatilah kita sepanjang Rejab yang lepas, bulan Sya'ban yang sedang kita lalui ini insya-Allah. Dan kita doa, kita harap agar Allah Azza wa Jal memberikan kita kesempatan lagi sekali menghadapi Ramadan pada tahun ini insya-Allah. Mudah-mudahan kerana saban hari kita mendengar tentang berita kematian. Macam yang terbaru kita dengar tentang pemergian seorang tokoh ahli akademik yang cukup kita kagumi lah, Allah yarham ataupun almarhum Prof Emeritus Dr. Kamal bin Hassan kan. Antara yang saya lihat daripada dululah dengar nama beliau, kita dengar je tak tahulah apa dia punya pencapaian dulu. Bila semakin lama kita belajar, kita tahu, kita kenal beliau. Dan sempat juga saya masuk di UIA dan boleh kata pensyarah-pensyarah di situ pun kerap menyebut nama almarhum lah. So kita nampak bagaimana beliau telah pun pergi baru-baru ini juga, latest juga kita dengar. Jadi banyaklah juga kematian kita dengar kan. Jadi kita pun ambil kata apa, pengajaran lah, kita muhasabah lah kan. Sebab sekarang ni giliran mereka yang telah pun ditetapkan. Ya, jadi bila pula lah giliran kita kan? Apa pula keadaan kita kan?
Jadi mudah-mudahan lah Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan lagi sekali dan kita bersungguh-sungguh lah. Jadikan setiap amal ibadah kita seolah-olah ataupun jadikan ia sebagai satu macam penamat. Kan? Baru kita ada semangat sikit insya-Allah. Apa juga ibadah kita buat. Tak kira lah baik solat sendiri, baik Ramadan kan, baik puasa ke, baik berzikir ke, even menuntut ilmu pun kita jadikan bersungguh-sungguh. Barulah kita akan ada semangat yang betul-betul kan. Jadi mudah-mudahan lah Allah memberikan kita keberkatan lah setiap kita buat insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi saya lihat respon alhamdulillah ramai yang sihat-sihat belaka lah mudah-mudahan. Ada yang respon juga tu. Bonda Hayati yang tak sabar nak tunggu kuis alhamdulillah, semangat sikitlah. Maknanya positif lah semua orang dia berkenaan kuis tu dia tak sabar-sabar nak skip kuis. Dia takut nak jawab soalan kan, padahal kita tak ada pun orang kata apa macam terlalu strict ke apa kan, santai je insya-Allah. Sekadar kita memanaskan enjin, sekadar kita freshkan kepala kita kan, kadang-kadang letih ngantuknya. Alhamdulillah semakin ramai masuk. Okey baik. Jadi sebelum kita lihat kepada perbahasan perbincangan kita, sebelum kita lihat kepada soalan kuis saya nak share kepada ibu-ibu sekalian, mungkin ada yang dah bertahu, ada yang dah bertahu pula. Ada pula bertahu. Mungkin ada yang dah tahu, dah ambil tahu, dah cuba amal, tapi saya nak share jugalah sekadar peringatan. Yang mana ibu-ibu sekalian boleh lihat dalam slide yang saya paparkan. Okay, atas tu adalah hadis yang menjadi sandaran ataupun dalil kepada berpuasa sunat pada bulan Syakban. Bukan Ramadan salah sebut pula. Bulan Syakban di mana disebutkan daripada sahabat melihat Nabi SAW memperbanyakkan puasa dalam bulan Syakban. Selepas Ramadan ni Nabi perbanyakkan adalah pada bulan Syakban. Okay, istilah dia bukan puasa penuh, maknanya sepanjang ataupun seluruh bulan Syakban. Istilah yang digunakan adalah memperbanyakkan. Memperbanyakkan puasa pada bulan Syakban. So, kenyataan kita selalu dengar puasa 3 bulan straight, Rejab, Syakban, Ramadan. Sepatutnya, sebenarnya, ia adalah tidak bertepatan pun dengan sunnah Nabi SAW. Dan kita mungkin anggap, bukan ke Ustaz kita buat lagi banyak, lagi bagus. Dia tak semestinya kan, dia ada kaedah. Dalam Islam dia ada kaedah yang pasti ada hikmah. Antaranya sebab kalau kita buat straight 3 bulan, kita risau bulan yang ketiga yang wajib tu kita tak akan ada ataupun kurang kemampuan. Kerana kita memaksa straight berturut-turut tanpa ada rehat, maknanya straight puasa kan. Jadi tak semua badan yang boleh hadapi macam tu. Kecuali lah kalau kita dah biasa sepanjang tahun, bahkan sepanjang tahun pun kalau berpuasa makruh. Kan? Jadi paling-paling pun nak buat selang-seli lah. Ada hari berpuasa, ada hari kita tak berpuasa. Jadi itu tidak membebankan kita. Walaupun kita sanggup. Tapi bila dia nampak secara keseluruhan, bila orang nampak kita berpuasa begitu, maka dia akan menganggap Islam ni adalah menyusahkan. Jadi paling-paling pun berpuasalah cara Nabi Daud AS. Seperti yang Bonda Hayati respon lah. Dan juga kalau bulan Syakban, inilah hadisnya dan saya nak share kepada ibu-ibu sekalian. Kita take note sama-sama lah seperti mana saya dah share kepada Opa Sabaria kan. Dalam grup pun dah disebarkan. Jadi saya harap kita sama-sama cuba kita amal. Yang pertama tu dah terlepas, tapi mungkin ada yang berpuasa kan semalam. InsyaAllah saya yakin ni ibu-ibu sekalian semua ni dah jim berpuasa ni kan. Bukan setakat sahabat pecinta Al-Quran sahabat pecinta ibadah tu, insyaAllah saya yakin dan percayalah. Kan ada yang respon tu, Kak Noh dah amalkan 6 tahun lepas alhamdulillah, semoga istiqamah kan. Jadi kita ambil apa semangat daripada Kak Noh insya-Allah kan. Yang mana yang belum, tapi saya yakin ramai yang dah lah insya-Allah kan. Cuma persoalan dia, adakah keluarga kita join sekali kita buat. Kita yang dengar, kita yang tahu, kita yang amal ni alhamdulillah, semoga istiqamah, kita ikhlas kerana Allah. Tapi persoalan dia yang keluarga kita ni macam mana kan. Jadi paling penting generasi barulah. Sebab mereka lah kita risau sangat nak menghadapi dunia akan datang yang lebih mencabar dengan teknologinya, dengan keadaan semasanya kan, dengan media sosial yang lebih membawa kepada mudarat sebenarnya. So mereka lah kita kena pastikan lah ibu sekalian ambil tahu dan ambil berat dan pantau dan pastikan mereka buat. So inilah tarikh dia, ibu sekalian boleh take note. Dan sebenarnya senang je, dia Isnin Khamis dan puasa pertengahan. Yang paling penting yang baris keempat tu, Ayyamul Bid, hari putih tu paling penting.
Paling penting sebab itu antara yang sangat susah kita nak dapat. Bulan Rejab dulu pun kalau kita perasan dia berlaku pada hari cuti kan, Sabtu, Ahad, Isnin. Kebetulan hari Isnin tu pun cuti tahi pusam. Sampai ada yang respon dia tak mampu nak puasa sebab dia bercuti. Yalah 3 hari cuti kan, so orang yang tak pergi bercuti tak apalah, dia adalah kesempatan kan. Tapi orang yang pergi bercuti dia agak mencabar jugalah imannya. Takkanlah kita nak pergi bercuti tiba-tiba kata berpuasa kan. Jadi macam di situ menjadi bertembung je dua benda lah. So agak mencabar sikit bagi yang berpuasa, alhamdulillah. Tapi Syaban ni kalau boleh jangan lepaskan peluang. Ada masa lagi insya-Allah boleh note, boleh mark siap-siap tarikh tu. Kita doa sama-sama kita sihat, kita mampu untuk berpuasa lah. Jadi sebab apa saya selalu ajak berpuasa ibu-ibu sekalian? Sebab puasa ni antara ibadah yang cukup orang susah nak buat. Tadi cuba ibu-ibu tanyalah hari Isnin kan, hari Isnin akan datang. Cuba tanya secara rawak di kawasan qaryah kita ke, dengan kawan-kawan kita ke, berapa ramai yang berpuasa? Kalau tanya tentang solat, insya-Allah ramai yang buat. Tak ceritalah kalau rawatib tu memang dah jadi biasa sungguh orang buat, alhamdulillah. Kan kalau zikir lagilah senang kan. Baca Quran pun insya-Allah kita akan buat. Apa lagi ibadah lain? Nak kata sedekah ini lagi kita akan buat. Tapi puasa ni cukup susah orang nak buat. Saya ibu cuba bertanya. Kan tanya dengan yang circle yang terdekat. Dan memang tak ramai buat, menunjukkan ibadah ni antara ibadah yang cukup susah dan ibadah yang jarang orang buat ni lah lebih Allah akan pandang. Lebih Allah akan berikan ganjaran sebab kesungguhan kita nak buat di kalangan orang ramai yang tak buat. Siapa yang menghidupkan sunnah kan di akhir zaman seolah-olah menggenggam bara api kan, kita dengar ada hadis yang masyhur tu kan, hadis yang sahih tu. Jadi nak menyebutkan dalam keadaan benda yang jarang orang buat tapi kita buat, kita tahu kita amal, jadi insya-Allah akan dapat satu ganjaran yang luar biasa. Jadi ibu sekalian sama-sama kita rebut, mudah-mudahanlah tak mampu semua, buatlah sebanyak mana mungkin. InsyaAllah. Yang penting hari putih, jangan lepaskan peluang. Sama-sama kita doa agar Allah berikan kita kekuatan, kemampuan serta semangat untuk kita beribadah, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi sidang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jal sekalian. Jadi insyaAllah kita akan sambung dengan soalan uji minda. Rupanya saya tersilap buka slide. Sepatutnya kita dah masuk slide kedua. Ya, saya pangkah balik. Saya sharekan slide yang kedua. Okey, sekejap Okey, kejap. Sambil-sambil tu kalau ada yang nak bertanya ke, bertanya dulu. InsyaAllah kita akan jawab nantilah. Oh, ni senang soalan ni. Sekejap. Okey, kita masuk pada soalan yang ke-22. Okey, saya akan share slide dalam sekejap je lagi. Ada respon Jom quiz jeng jeng jeng. Jeng 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 Okey. Alhamdulillah semangat juga nampak kita punya jemaah ni. Sabar-sabar tu. Saya buat quiz ni sebab bagi santai lah kita pun dapat fresh sikit, kita pun dapat ulang kaji. Saya suka ulang kaji ni sebab nak bagi ingat balik kan apa kita dah belajar, nak tahu penilaian. Okey, so soalan ke-22, apakah istilah Arab bagi yang disebut bagi lafaz subhanallah? Apa istilah Arab yang disebut bagi lafaz subhanallah? Apa istilah dia? A. Tasbih, B. Takbir, C. Tahmid, D. Hauqalah. Tasbih. Okey, siapa tu kejap. Tasbih. Bonda Sahirah. Okey, terima kasih jawapan A Okey, baik, terima kasih. Kepada yang muslimin muslimat sekalian, kalau yang mana boleh jawab dalam ruangan chat tu, ruangan chat lah lebih kita lebih mudah kan, lebih harmoni insya-Allah. Okey, setakat ni kita tengok ramai yang jawab A Memang ni soalan ni saya kira memang senang jugalah sebab kita dah biasa kot cuma sekadar ulang kaji lah, mana tahu kita tak perasan kan. Admin jawab rasbih. Rasbih salah tahu-tahu typo kan. Saja usik je. Tapi kalau dalam exam kalau buat macam ni salah ni. Rasbih dia kira salah, tak dapat markah. Ada pun makan kesian kot. Setengah markah bolehlah bagi. Okey, ada yang bertanya tu Kak Sutra okey, ustaz puasa putih tu tak boleh makan benda berdarah kan? Ikut pada hadis yang sekadar saya belajar, memang tak ada pun larangan secara khusus. Dia seperti biasa je lah. Seperti biasa, kita berpuasa pada hari biasa ke, even tak puasa ke,
makan makanan berdarah ni maksud dia makanan yang dibenarkan lah, yang telah pun kita sedia maklum kan, antara syarat dia kan, kalau yang apa binatang ternakan kena sembelih dulu, jadi benda tu asas. So dia tak ada pun apa-apa hadis yang khusus melarang kita untuk makan makanan berdarah khusus pada hari putih. Ni setahu saya lah, sekadar yang saya belajar, tak ada pun apa-apa larangan yang khusus. Mana macam biasa je, tak ada apa-apa kan. Ustaz nak tanya, Ya. hauqalah tu apa? La haula wala quwata illa billah ke? Kalau saya jawab nanti kantai jawapan. Nanti saya jawab lepas ni. InsyaAllah. Okey, terima kasih atas soalan tu. Saya akan jawab lepas ni . Jawab sekarang nanti kantoi jawapan dia kan. Okey. Ustaz nak bagi soalan ni. Ni kira soalan lah. Ni kira soalan dulu. Nanti kita akan bincang lepas ni. Okey, boleh insyaAllah. Okey, ada respon. Saya pun lupa nak sebut tadi. 15 Syakban yang ke atas. Betul. Memang ada hadis yang melarang untuk kita berpuasa 15 Syakban ke atas. Tapi itu dikhususkan kepada mereka yang tak biasa puasa sebelumnya. Maksud dia, bagi kita yang baru mula Syakban berpuasa, sebaik-baiknya dah sampai 15, pertengahan bulan, lepas tu kita stop. Tujuan dia nak bersedia hadapi Ramadan. Nak bersedia supaya tak sakit lah. Dia bersemangat, cergas. Hadapi Ramadan, dia ada kekuatan. Bagi orang tak biasa, sebab tu tadi sebut tu 3 bulan straight pun boleh menyebabkan kesakitan. Orang yang tak biasa, selama ni tak puasa, tiba-tiba puasa straight berterusan. Memanglah dia buka puasa semua kan, tapi tetap dia akan menyebabkan badan dia akan ada kesan. Tak semualah, tapi akan ada orang yang terkesan. So benda ni menyebabkan mudarat. Sebab itu, daripada sudut hadis pun tak disebutkan puasa straight 3 bulan. Sama dengan Syakban, bagi orang yang baru mula Syakban. Kalau kata Rejab, ibu-ibu sekalian pun dah mula dah Isnin Khamis. Walaupun tak selalu, tapi dah ada dah. Sikit-sikit dah berpuasa kan. So badan tu dah biasa berpuasa. So tak ada isu lah, boleh teruskan sampai akhir Syakban, ikut pada konteks puasa sunat yang biasalah. Tapi bagi orang yang baru mula Syakban, baru nak mula hari Isnin nanti, hari Khamis lepas dia baru mula, Rejab tak puasa langsung. Sebelum tu pun jarang sangat puasa. Maknanya Rejab lah kita ambil daripada Rejab, tak puasa. So Syakban sampai 15 tu dah stop. Cukup, sebab merisau pada badan. Takut menyebabkan dia tak bersedia, menyebabkan dia sakit. Jadi itu kesan dia. Memang ada hadis tapi dia khusus dia kepada mereka yang disebutkan tadi sahaja. Bagi yang dah biasa, no problem, boleh teruskan. Dia ikut pada badan lah. Dia bergantung pada individu. Yang penting Ramadan tu, yang paling penting tu. Okey, alhamdulillah setakat ni ramai yang menjawab A . Okey. Alright. Okey. Second question Uish, tak sabar second question terus Biasa satu je soalan je. Kita pun tak apalah. Saya kira semua pun dah jawab A. Memang sepakat dah, mau berkat. Jawapan dia memang A lah. Subhanallah, iaitulah disebutkan dengan istilah tasbih. Subhanallah, menyucikan Allah daripada segala sifat yang tak layak baginya. Kemudian yang kedua adalah tahmid. Tahmid adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Takbir adalah Allahu Akbar, kita membesarkan Allah dengan sifat yang khusus baginya. Dan yang terakhir la haula wala lah, itu hauqalah. Seperti tadilah yang bonda tanya, yang bertanya tadi kan. Betul lah tu, hauqalah bermaksud la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah. Ni sekadar saya sebut, kita just check je dah, adakah kita masih ingat dia punya istilah dalam bahasa Arab. So itulah, itu yang kita nak sebutkan. Macam lain jugalah, sama istighfar kan, astaghfirullah, apa lagi tu. Sebenarnya banyak lagi lah dia punya istilah-istilah yang kita boleh gunakan kan. Jadi ini antara dalam bab berzikir lah yang kita boleh amalkan. Contohnya satu lagi ni, tahlil. Tahlil la ilaha illallah. Itu tahlil kan. Okey, itu je lah. Baik, tanya kepada semua. Alhamdulillah tak ada yang salah hari ni. Sebab tak apa, soalan senang. InsyaAllah kita bagi soalan yang lebih mencabar nanti lepas ni. Tapi bukan hari ni lah, insyaAllah esok nanti kita akan berikan soalan. Okey, so kita lihat kepada perbincangan 100 sunnah Rasulullah SAW yang dilupakan. Okey, kita sambung pada perbincangan yang sunnah yang ke-37. Sunnah yang ke-37. Kepada ibu-ibu sekalian, kalau mana yang dah pernah dengar ke pernah tahu kan bab tentang sunnah ni, kita ambil sekadar peringatan lah.
InsyaAllah. Bagi yang baru tahu, so kita ambil betul-betul, kita cuba amalkan. Bersungguh-sungguh. Baik, kita lihat pada sunnah yang ke-37. Tiada solat sunat sebelum dan selepas bagi 2 hari raya. Tiada solat sunat sebelum dan selepas bagi 2 hari raya. Dalam sebuah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahawa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitri raka'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha. Atau kama qala. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam solat Aidul Fitr ataupun solat sunat hari raya 2 rakaat tidak tidak solat sebelumnya ataupun selepasnya. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari nombor 989. Baik, jadi daripada hadis ini kita dengar tuan-tuan sekalian, daripada hadis ni yang disebutkan iaitu pada solat hari raya. Okey, solat hari raya ni adalah solat sunat. Salah satu solat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam amalkan secara berjemaah. Okey, cuba ibu-ibu sekalian. Saja saya nak soal sikitlah kan bagi yang studi nak jawablah dalam ruangan chat. Ada 5 solat yang Nabi buat secara berjemaah kan? Ya afdal kita pun berjemaah. Okey. So ibu-ibu sekalian boleh cuba senaraikan apa solat-solat yang sunat yang dibuat secara berjemaah. Sekadar senarai nak tengok ada tak yang tahu kan, ada tak yang ingat lagi. Kita dah bincang sebelum ni. Antaranya solat sunat ni, solat sunat hari raya, Aidul Fitri dan Aidul Adha. Okey, 2 hari raya. Okey, betul Bonda Abi betul. Lagi 3 apa dia? Nanti senaraikan, nanti kita akan sebutkan lepas ni ya. Okey. So, okey, ramai dah respon tu. Okey, gerhana, okey 2 gerhana dan istisqa. Okey, minta hujan. Okey. Alhamdulillah, masih ingat lagi lah. Okay, tahniah. Tahniah, Alhamdulillah. Tepuk tangan sikit. Okay, Alhamdulillah, semua dapat jawab insyaAllah. Baik, jadi solat sunat, minta hujan betul istisqa kan. Okay. Solat sunat yang disebutkan tadi semua adalah solat yang memang kita buat afdal buat berjemaah. Dalam konteks ni pun sama, berjemaah. Okay. Tapi ini masih dikategorikan solat sunat. Dan kalau nak buat qabliyah ba'diyah, dia hanya dikhususkan rawatib ni, dikhususkan kepada solat fardu sahaja. Lihat kepada hadis yang disebutkan qabliyah ba'diyah ni kan, jelas berkenaan waktu ba'diyah subuh, ba'diyah asar. Lepas subuh, lepas asar, sebab apa dia tak boleh buat? Asalnya benda tu jadi harus. Sebab apa jadi haram? Sebab waktu tu adalah waktu yang diharamkan. Disebut dalam hadis sahih riwayat Muslim kalau tak silap saya, yang menyebutkan matahari terbit dan terbenam di tanduk syaitan, di antara 2 tanduk syaitan. So itu menjadi asbab waktu yang asalnya tu boleh disolat. Waktu yang asal tu boleh solat, dia menjadi haram. Kalau tak ada lah hadis tu, maka boleh dia kita buat ba'diyah. Tapi sebab dia dah ada hadis larangan, so dia mengangkat hukum ni haram, maka tak adalah solat lepas subuh, solat sunat lepas subuh, lepas asar. Waktu yang lain semuanya boleh diamalkan walaupun tak ada hadis. Yang dikhususkan, waktu-waktu yang semua tu dikhususkan, cuma qabliyah maghrib dan qabliyah bagi Jumaat. Itu yang tak ada hadis yang disebutkan. Sebab itu ada mazhab antara mazhab Hanafi, qabliyah maghrib mereka tak buat. Sebab mereka berpegang pada hadis yang tak disebutkan pun qabliyah maghrib, maka tak perlu buat qabliyah maghrib. Lepas je azan, terus iqamat, terus mulakan solat. Itu mazhab mereka lah. Itu pandangan fiqh dalam mazhab mereka. Jadi kita kalau pergi tempat, tengok ada buat macam tu, kita faham. Okey, mereka ni amalkan mazhab Hanafi antaranya. Okey. Mazhab kita mengambil pandangan yang sederhana. Mazhab Syafi'i mengambil pandangan yang wasatiyah untuk mengekalkan maknanya waktu iqamat seperti biasa. Khususnya di adat kita di Malaysia lah. Macam biasa je. Maghrib kita sama juga, kita bagi masa. So jemaah boleh solat qabliyah. Tak ada larangan lah. Boleh diamalkan. Sama dengan Jumaat pun sama. Asalnya tak ada pun disebutkan. Bahkan di zaman Nabi SAW, lepas je azan terus Nabi naik minbar. So, tak ada peluang pun nak solat qabliyah. Okay, tapi zaman kita dan mula daripada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, so, ada masa untuk solat. Ada masa sementara menunggu jemaah. Solatlah qabliyah. Okey. Itu asal kepada rawatib. Jadi bagi solat hari raya, sekejap Ustaz, boleh tanya sekejap Ustaz? Tak maaf masa saya pergi buat haji dulu kat Mekah sana kan,
Saya ada orang cakap boleh kat Mekah sana kita boleh buat misalnya solat subuh ba'diyah atau asar. Betul ke? Sepatutnya memang tak ada. Sebab itu dah jelas dalam hadis yang sahih, memang waktu yang diharamkan. Memang khusus rawatib memang tak ada. Bahkan haram. Dia memang Tak sepakat lah, tahu. memang sepakat. Dia kalau nak buat waktu tu, kalau waktu yang untuk qada itu boleh. Itu yang dikecualikan untuk qada ataupun ada asbab. Contoh masuk masjid, tahiyatul masjid itu tak ada masalah. Itu dah luar konteks. Tapi kalau niat khusus ba'diyah memang haram. Sebab jelas dengan hadis yang sahih disebutkan yang berkenaan matahari terbit dan terbenam di antara dua tanduk syaitan. So itu menjadi jelas lah, Dia, memang hadis jelas. dia cakap dekat Mekah aja boleh. Sejam. Dia Oh, kata dekat Masjidil Haram tu je boleh. Tempat lain tak boleh. wallahu alam, saya tak pasti. Tapi kadang saya belajar begitulah, dia bukan terikat dengan tempat ke apa, dia terikat dengan waktu. Disebabkan waktu. Nanti kadang saya belajar lah, wallahu alam. Mungkin ada pandangan, tapi yang saya belajar memang ijma', benda ni dah sepakat, tak ada khilaf. Sepatutnya tak ada khilaf. Dia memang berkenaan dengan waktu. So, memang disebabkan haram tu sebab ada hadis yang menyebutkan tadi tu, iaitu terbit di antara dua tanduk syaitan. Tapi wallahu alam, kalau kata ada pandangan di situ mungkin macam tu, mungkin wallahu alam. Tapi sekadar saya belajar memang tak ada lah. Jadi yang penting kita kat sini memang takkan amal benda tu lah. Jangan pula kita kata, alah tak apalah ustaz, bukannya saya buat maksiat pun, nak solat je. Betul, tak halang, nak solat tu tak halang, tapi niat tu penting, cara pun penting kan. Kalau solat ikut cara yang tak betul pun tak sah juga kan. Waktu yang tak betul pun tak sah juga. Sebab tu kita ambil kira konteks macam tu lah. Wallahu a'lam. Kadang saya belajar memang benda tu ijma', dia tak ada khilaf. Kalau ada khilaf saya akan sebut khilaf lah. Tapi saya tak pasti ada tak pandangan macam tu. Sebab dia terikat sebabnya waktu, bukan sebab tempat. Kalau tempat, benda tu mungkin ada khilaf. Tempat sini haram, tempat ni tak haram. Contoh macam tandas. So memang sebab apa haram? Sebab dia tempat yang orang qada hajat. Tapi kalau tempat yang jadi fleksibel, orang pergi tandas, kejap tu boleh solat. So dia ada khilaf. Boleh tak solat kat situ. Tapi kalau waktu, memang benda tu jelas. Saya tak pasti benda tu lah. Wallahu alam, ada tak pandangan tu. Tapi kita kat sini tak perlu kita amal lah. Jadi memang tak adalah ba'diyah subuh dengan asar yang kita amalkan di tempat kita. Jadi berkenaan dengan solat hari raya ni, dia adalah solat sunat. Jadi qabliyah dan ba'diyah memang tak akan ada sebab dia bukan fardu. Dia rawatib iring fardu sahaja. Solat sunat hari raya, dia tak ada qabliyah ba'diyah. Jadi kalau kita kan akan datang raya insya-Allah, kita kalau sampai hari raya nanti, bila pergi solat ke masjid surau kita, nak solat kan, masuk dalam masjid, solat dulu solat tahiyatul masjid, jangan solat qabliyah pula. Masuk masjid, masuk surau Jumaat, kan kita solat dulu tahiyatul masjid. Kalau surau biasa ikut pada asal hukum, dia memang tak ada tahiyatul masjid. Sebab dia bukan tempat yang difardukan pun solat fardu. Maknanya tak ada fardu kifayah. Maknanya kalau surau tu terkunci pun, tak ada orang solat fardu 5 waktu pun tak ada masalah. Yang masuk kepada qaryah yang menjadi hukum berdosa kalau orang tak solat di tempat tersebut, tak ada jemaah, itu adalah di tempat yang didirikan fardu Jumaat sahaja. Sebab itu dia jadi disebutkan sebagai surau, tempat yang tak ada pun fardu. Tempat yang tak ada pun fardu. Okey. Jadi yang disebutkan berkenaan dengan solat hari raya, maksudnya kita amalkan apa? Kita amalkan sebelum, maknanya masuk dalam masjid surau, solat dulu tahiyatul masjid. Kita memberikan penghormatan kepada masjid sebelum duduk, dan duduk kita bertakbir, kita tunggu solat hari raya kan, solat dengar khutbah. Lepas dah khutbah, kita solat dulu duha sebelum kita balik. So nampak dia macam qabliyah ba'diyah. Tapi sebenarnya dia adalah solat tahiyatul masjid dan solat duha. So nak sebut benda ni, nampak luaran macam sama kan, tapi tak serupalah. Kan, walaupun solat tu kita nampak 2 rakaat, tak ada beza pun kan. Sama je. Tapi niat itu yang membezakan. Dan niat itu yang menentukan hukum juga kan, sama ada hukum tu maknanya solat itu sah ataupun tidak.
Jadi ini menunjukkanlah kita yang nak kena pentingkan niat, kena betulkan niat bila mana solat. Anda kena tahu sebelum kita amalkan. So pastikan ibu sekalian, lepas-lepas ni kita pergi ke masjid solat hari raya. Sebelum duduk tu niat tahiyatul masjid. Dia tak ada qabliyah, tak perlu risau. Jangan risau tak buat qabliyah ke, berdosa ke kan. Memang tak ada. Bahkan Nabi pun tak buat dan memang tak betul pun ikut pada definisi rawatib. Dan ba'diyah pun tak ada, sama je lah. Dia tak boleh iring dengan solat sunat yang lain. Jadi itu maksud kepada hadis ini. Okay, tadi ada yang respon Bunda Habibah Assalamualaikum. Yang saya tahu di Mekah tidak ada waktu haram. Tapi tak ada hukum ada ba'diyah asar dan subuh. Ini saya kurang pasti ni sebab kata tempat di situ tak ada waktu yang haram. Saya kurang faham apa konteks tu sebenarnya. Sebab waktu ni dia sebabkan dia muqayyad, dia terikat pada waktu, bukan terikat dengan sebab maknanya tempat. Kan dia sebab apa? Sebab bukan sebab makan, bukan sebab tempat. Dia adalah sebab zaman, sebab masa. Jadi tak apa, nanti saya akan check balik benda ni, statement ni sebab dah ada beberapa orang yang menyebutkan benda sama kan. Saya akan check balik apa maksud sebenar, apa konteks sebenar. Nanti saya akan sharekan insya-Allah dalam kuliah akan datang kan. Apa maksud yang disebutkan oleh jemaah kita ni kan. Saya pun first time juga dengar statement macam ni. Jadi saya nak check balik apalah yang dimaksudkan. InsyaAllah saya akan share nanti. Okay, baik. Kita masuk pada sunnah yang ke-38, iaitu masuk tentang bab tentang safar, perjalanan. Perjalanan. Ya, saya tengok dulu soalan, takut lupa. Kita akan share. Dunia haram di Mekah. Okay. Sunnah ke-38, mengangkat seseorang menjadi ketua dalam rombongan. Itu ringkasannya lah, mengangkat seseorang menjadi ketua dalam rombongan. Dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana salasatun fi safar falyu'ammiru ahaduhum," atau kama qala. Apabila ada 3 orang dalam sesebuah perjalanan, maka angkatlah seorang ataupun lantiklah seorang sebagai ketua. Qala Nafi' li Abi Salamah. Nafi' berkata kepada Abi Salamah, "Fa anta amiruna." Engkaulah pemimpin kami. Hadis Hasan riwayat Abu Daud 2609. Okey, jadi apa maksud dalam hadis ini? Dalam sesuatu perjalanan yang kita nak lakukan, perjalanan yang jauh, perjalanan yang kita bergerak bersama mungkin keluarga, mungkin kawan-kawan, dia lebih kepada jarak jauh lah. Jarak jauh, even dekat pun boleh je amal lah. Tapi yang lebih relevan, perjalanan yang kita nak pergi jauh. Ada tujuan tertentu kan, contoh balik kampung, kita nak pergi khusus kan, kita mungkin mungkin kita macam merantau lah daripada satu daerah ke daerah lain ke. So di situ kita bergerak ramai-ramai dalam satu perjalanan dan menjadi sunnah kita pilih seorang ni menjadi ketua. So ketua ni, apa cara nak pilih ketua ni? Dia tak perlulah sampai ketua ni nak kena angkat sumpah, dengan ini saya mengangkat sumpah sebagai ketua dalam perjalanan. Dia tak perlulah macam tu. Sebab macam tu pun nampak pelik lah kan, tiba-tiba angkat sumpah bagainya kan, ikrar bagai. Dia tak perlu pun, dia sekadar isyarat. Apa isyarat dia? Dia membaca doa. Dia memimpin bacaan doa sebelum nak memulakan perjalanan. Nak mulakan perjalanan, dia amalkan doa tu. Apa doa tu nanti kita akan tengok pada kuliah akan datang. Kita masuk lagi pada sunnah yang ke-41. 41 kita akan bincang. Doa naik kenderaan. Okay, so antara hikmah dia amalkan doa naik kenderaan dan lain-lain juga, iaitu dia menjadi ketua. Maksud dalam perjalanan ada je apa-apa masalah, kita rujuk dengan dia. Ada masalah timbul kan, kita tanya dengan dia. Apa-apa keputusan yang nak dia buat, dia yang akan buat. Dia macam imam lah, macam ketua lah, memang ketua pun. So antara paling kurang peranan dia memimpin bacaan doa. Dia jadi imam baca doa. So yang lain akan aminkan doa. Paling kurang pun cukup. Itu pun dah kira dapat pahala sunnah, isyarat kepada lantik dia sebagai ketua. Jadi kalau ada apa-apa isu yang lain pun kita boleh rujuk dengan dia lah. Sebab itu pilihlah yang betul-betul yang sesuai. So biasanya orang yang memandu kereta kan, biasa dia lah akan jadi ketua. Sebab dia yang bawa kan, so dia jadi ketua, dia baca doa, dia yang akan berhenti kat mana-mana yang dia nak kan, dia yang akan buat keputusan. Itu paling senang. Tapi tak jadi salah, kita pilih anak kita yang dah dewasa lah, pilih dia jadi ketua, dia baca doa.
tanya dengan dia nak buat apa kan, apa planningnya. So kita hormati dia. Walaupun dia anak kita ke kan. Tapi kita memberikan satu hak kepada dia untuk dia mematangkan diri dia. Dia yang rancang. Tapi kita bantulah, kita bagilah idea juga. Jangan cerah terus 100% pada dia. Kan? So, itu antara cara kita boleh buat. Dan dapat pahala sunnah. Benda ni dapat pahala sunnah. Paling kurang kita pastikan ketua ni baca doa. Itu pun dah cukup lah. Itu pun dah cukup. Ni biasa kita buat ni apa tau, dalam rombongan yang besar-besar, naik bas, pergi jauh-jauh kan. So waktu tu memang kena ada penghulu semua kan. So dia lah yang akan buat keputusan, dia akan buat perbincangan, dia jadi lead lah kan dalam perjalanan tu. So itu adalah satu sunnah. Bukan sekadar ikut pada adat, tapi adalah sunnah. Paling kurang dia baca doa. Dan pilihlah yang bersesuaian. Jangan pula lah pergi pilih anak kita yang baru 2-3 bulan. Dia tahu apa, dia tahu menangis je, tak tahu nak buat perancangan pun. Kan silap minum botol susu pun tak pandai lagi. So kita sebutkan, maknanya pilihlah yang sesuai. Jadi itu pada sunnah yang ke-38. Termasuk pada sunnah yang ke-39. Okay, ni kita nak kena hurai betul-betul supaya ibu sekalian betul-betul faham lah. Tak ada yang silap faham. Solat sunat di atas kenderaan. Sebelum tu jangan kita salah faham pula. Bukanlah suruh saya suruh ibu-ibu sekalian keluar daripada kereta, naik atas kereta, panjat ada kereta, solat kat atas tu. Ni zaman Nabi lah, zaman Nabi SAW naik unta kan, jadi memang solat atas unta tu. Zaman kita ni walaupun tak naik lah haiwan, kita naik kereta yang nama dia haiwan, nama dia kancil, kelisanya. Tapi kita tak adalah solat atas kenderaan, dan solat dalam kenderaan. Okay, so kita baca dulu hadis yang kita akan huraikan apa yang kita perlu faham. Sebab benda ni kita kena betul-betul dengar supaya tak silap faham. Okay, dalam hadis yang pertama dulu daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah SAW solat di atas kenderaan, atas unta, ke arah mana pun kenderaan itu menghadap. Dan jika Nabi ingin mendirikan solat fardu, Nabi turun dan solat menghadap kiblat. Hadis sahih diriwayat Al-Bukhari nombor 400. 400. Okey, ini hadis yang pertama. Dan disebutkan dalam solat fardu dan solat sunat adanya beza. Solat sunat Nabi solat atas kenderaan, naik unta kan? So solat di atas unta tu. Walaupun tak hadap kiblat. Tapi kalau solat fardu, Nabi akan turun dan hadap kiblat. Okey, ini adalah yang pertama. Kita dah ada apa hadis yang kedua, kita baca dulu, kita ambil poin yang kita akan hurai dengan kalam ulama. Hadis kedua daripada Amir bin Rabi'ah. Dia berkata bahawa aku pernah melihat Rasulullah SAW dalam keadaan baginda sedang berada di atas haiwan. Baginda salat dengan mengisyaratkan kepala baginda ke arah mana haiwan itu menghadap. Dan tidaklah Nabi melakukan demikian ketika salat fardu. Baginda turun dan menghadap kiblat. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari 1097. Ini juga hadis yang sahih disebutkan berkenaan sama, dia hampir lebih kurang sama, iaitu Nabi solat fardu turun tidak atas kenderaan. Nabi turun menghadap kiblat. Tapi kalau solat sunat, Nabi solat di atas haiwan. Okey. So itu beza dia. Kita lihat apa yang ulama syarah berkenaan dengan dua hadis yang kita dah sebutkan tadi. Okey, pertama Imam An-Nawawi rahimahullah sebut dalam kitab Al-Syarah Muslim, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, boleh ataupun harus solat sunat ke arah mana pun kenderaan kita menghadap. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau nukil daripada kalam Imam Ibnu Battal Syarah Sahih Al-Bukhari, iaitu tidak boleh solat fardu atas kenderaan tanpa sebarang keuzuran. Tak boleh maknanya hukum dia haram tanpa sebarang keuzuran. Okey, apa maksud dia ibu sekalian? Saya bagi contoh lah. Kita dalam kehidupan kita zaman sekarang, kita naik biasa adalah naik kereta lah. So, bila naik kereta, solat dalam keadaan kita katakan pergi balik kampung kan, jam sungguh kan. Kita nak solat di R&R, katakan penuh. Jadi kita boleh dia solat di luar kenderaan. Maksudnya, berhentilah tepi jalan, solatlah di mana-mana yang sesuai, tempat yang menepati syarat lah. Tak ada najis kan, menghadap kiblat. So solat macam biasa, hadap kiblat dan daripada awal sampai akhir. So selesailah solat tu, tak ada masalah. Kan benda ni kita dah biasa juga amal, saya kira baru-baru jugalah. Kita tengok rakyat Malaysia kita ni biasa dah buat macam tu.
Bila jam sangat, so nak solat area tu penuh sangat, crowded kan. Solatlah di tepi jalan kan. Kita turun, solatlah di atas tanah ataupun di atas jalan raya tu dengan berlapik sesuatu dan menghadap kiblat. So solat macam tu tak ada isu sebab selesai lah solat tu dah kira sah dah, hadap kiblat daripada awal sampai akhir solat. Konteks kita kalau naik kapal terbang ataupun kereta api. Okay, antara benda yang kita kena berikan perhatian bila ambil tiket dua-dua kenderaan ni, first, pastikan kalau boleh elakkan waktu yang terkena waktu solat. Kalau boleh lah, itu lebih senang, lebih aman. Tapi in case tak boleh nak buat apa, memang itu je ada waktu dia. Tak apa, teruskan ambil je tiketnya. Jangan sampai tak balik kampung sebab ni pula. Kan tak apa, teruskan je. Ambil je lah tiket kan, naik kapal terbang ke, naik kereta api ke. Waktu yang terkena waktu solat. Okey, ni ada dua. Pertama, lihat dulu waktu dia macam mana. Pertama, situasi pertama, waktu yang kita lihat pada tiket, waktu yang sempat. Katakan kita ambil tiket, waktu dia naik boarding, katakanlah kita naik flight lah kan. Waktu kita boarding naik flight tersebut adalah pukul katalah 2:30 petang. So Zuhur memang dah sempat dah. Kan Zuhur mesti sempat walaupun kita dah berada di tempat flight tu awal, maknanya stesen tu awal. Tapi kita akan ada masa nak solat. Kita boleh minta izin dan sebagainya, kita solat dulu kan. Boleh. Segerakan pun tak apa. Okey. Sampai ke tempat katakan pukul 5:30 petang. So waktu tu pun kita tahu yakin sempat waktu asar baru je sejam. Mungkin Ustaz, Bateri putus. Ustaz keluar. Ustaz, Nanti dia masuk. Tak di line. Bateri habis agaknya. sabar ya jemaah-jemaah, kita tunggu Ustaz kembali semula. okey. Minta maaf semua tadi dah terkeluar. Dia trip. Alhamdulillah, Ustaz kembali semula. Kita sambunglah Ustaz, silakan. Boleh insya-Allah. Sekejap. Tadi dah trip saya pergi on balik insya-Allah. Okey, jadi tadi berkenaan dengan solat iaitu waktu yang kita lihat katakanlah pukul 5:30. So kita sempat nak solat asar kan. So waktu begitu kita boleh dulu abaikan. Maknanya dalam flight tersebut Zuhur dah sempat dah kan. Okay, so asar kita tahu masih sempat, waktunya masih sempat. So biar kita sampai di tempat dan kita akan solat. Okey, itu tak ada masalah. Waktu yang jelas kita yakin sempat. Okey, itu situasi pertama. Kita boleh lewatkan solat bersebab. Selagi mana waktunya waktu yang masih dibenarkan solat, bukan di luar waktu. So kita boleh lewatkan sedikit atas keharusan macam tu lah. Dia tak jadi isu. Sebab benda tu ada satu keluasan. Sebab tu waktu dia lama, bukan waktu singkat. Tapi isu contoh, situasi kedua, kita nak solat, katakan waktu tu waktu yang sangat-sangat tipis. Contoh, okay, Zuhur tadi sempat masuk naik 2:30 sampai katakan pukul 7. Ataupun 7 tu pun dah kira waktu yang sangat-sangat kena berhati-hati lah. Kan? Ataupun katakan memang 7:30. Memang dah dekat-dekat suku. Dah dekat-dekat dah tu nak dekat dengan waktu maghrib. So waktu macam tu kita kena pertimbangkan, maknanya adanya satu ketidakpastian. Kan kita panggil dalam fiqh kita sebut gharar lah, tak pasti sama ada sempat ke tidak waktunya. So di situ kita akan melaksanakan solat dalam flight tersebut dalam keadaan walaupun tak hadap kiblat. Tak hadap kiblat pun, dan itu dinamakan dengan istilah solat hormati waktu.
Ini yang disebut dalam mazhab Asy-Syafi'i, yang mana kita dah tahu dan kita patut amalkan. Jangan sampai tak solat langsung. Dia kena solat walaupun tak hadap kiblat, ya, walaupun kita katakan dia hanya hormati waktu, bermaksud dah sampai ke tempat, dah hilangnya keuzuran ataupun kesusahan tadi, maka kena kita ulang balik solat tersebut. Kalau di luar waktu, kena niat qada. Kalau dalam waktu lagi, niat je ulang. Niat just macam biasalah, adaan tunai sahaja. Dan tak perlu kita risau, tak kira berdosa lah. Sebab kita mengamalkan seperti yang telah disebutkan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Yang menjadi dosa kalau solat, maknanya tak solat langsung. Itu menjadi dosa lah. Sedangkan kita kalau terlantar pun wajib solat kan. Kalau dalam peperangan pun wajib solat. Bagi solat khauf kan, solat dalam keadaan takut menghadapi peperangan, menghadapi musuh pun masih kena solat. Jangan sampai tinggal solat. Apatah kalau kita dalam kereta api, dalam kapal terbang, lagilah kena solat kan. Walaupun solat hormati waktu, disebabkan apa? Tidak menghadap kiblat. Isu dia pada tu je, tidak hadap kiblat. So yang lain semua buat macam biasa. Wuduk pun macam biasa, sebab zaman kita semua dah lengkap dah. Jarang nak sebut lah masalah tak ada air ke apa, jarang lah. Kan jadi dah lengkap, semua tu dah lengkap. Jadi solat je macam biasa, maksudnya wuduk je macam biasa kan, hadap je kiblat. Kalau boleh hadap kiblat pada permulaan, hadap macam biasa kan. Kalau tak boleh, tak perlu hadap pun tak apa. Tapi ini kalau solat fardu. Di situ adanya satu kelonggaran, walaupun terhadap kiblat pun tidak mengapa. Tapi atas dasar terpaksa. Bukan sengaja, terpaksa. So itu dibenarkan. Tapi kalau ada pilihan nak keluar daripada maknanya solat di tempat yang sepatutnya, waktunya memang sempat, so tak solat dulu pun tak apa. Dia ikut pada situasi. Kalau situasi memang tak sempat, kena solat. Ataupun risau macam tak sempat, pun kena solat. Sebab di situ adanya satu ketidakpastian. Kan adanya berlaku satu, macam kita panggil syak lah kan, syak sama ada sempat ke tidak. So lebih baik keluar daripada syak tu. Solat je siap-siap. Solat je hormati waktu. Bila dah sampai, ulang balik. So itu kalau solat fardu. Kalau solat sunat, asalnya solat seperti biasa. Maksud dia apa? Solat je macam biasa, kita di tempat yang macam biasalah, menghadap kiblat, solat seperti dalam keadaan yang tidak ada sebarang keuzuran. Tapi dalam isu tertentu, contoh kita terlupa nak solat, katakanlah pagi-pagi nak solat duha. Kan? Tapi terlupa, lepas tu ada urusan nak kena keluar. Kita pun dah keluar. Bila naik kenderaan baru teringat nak solat duha tapi tak buat lagi. Dan kita nak solat di luar pun tak sempat, katakanlah memang urusan kita ni sangat sibuk lah. So kita sempat pun dalam kereta je. So dalam konteks macam tu, pastikan dah ada wuduk lah. Ataupun wuduk kita buat dalam kereta pun boleh kan, tapi kalau sesuai lah. Biasa kalau muka tu okey lagi, ambil air just sapu muka kan. Kemudian tangan pun masih lagi boleh, kepala pun tak apa lagi Tapi kalau kaki agak susah sedikit, tapi still boleh kalau gunakan spray, jenis yang spray tu. Kan? So yang penting solat tu maknanya wuduk macam biasa. Bab kiblat. Kiblat tu dah ada kelonggaran. Seperti mana disebut dalam hadis tadi, iaitu Nabi solat terhadap kiblat. So menggunakan dalil itu, maka para ulama membenarkan kita walaupun terhadap kiblat. Tapi kalau boleh, ambil dulu yang hadap kiblat. Ikut dia punya susunan. Macam disebut dalam kitab Matla'ul Badrain oleh Syekh Muhammad bin Ismail Al-Fatani, kitab yang kita dah biasa belajar kan. Ikut susunan. Pertama sekali adalah buat ikut arah hadap kiblat. Sempurnakan segalanya. Tak boleh dah lupa naik kereta baru teringat. So kalau boleh, mulakan solat tu, angkat takbiratul ihram, hadap kiblat. Mula je baca iftitah, geraklah. Maknanya bukan kita yang bawa kereta lah, jangan kita bawa kereta kita solat pula. Kan tak solat duha lah tu, solat jenazah nanti. Kan? So maknanya kita duduk belakang, duduk tepi kan. So solat lah. Kalau boleh hadap kiblat dulu, betul kita gerak kenderaan tu. Even kalau itu pun tak boleh, solat adalah walaupun tak hadap kiblat. Tapi tak perlu risau, solat ni adalah sah. Sekiranya bersebab. Memang betul sebab dia boleh terima. Sebab kita memang terlupa, naik kereta baru teringat. Siapa solat? Memang maknanya tak sempat. Kalau kita kata sempat sampai kita boleh buat, tak apa. Jadi itu nak faham konteks. Kalau solat sunat, dia tak perlu ulang, solat tu dah sah sekiranya bersebab. Sekiranya tak ada sebab, di situ ada khilaf.
sama ada boleh ke tidak, maknanya sah ke tidak, adakah perlu ulang. Sebab zaman Nabi SAW, solat sunat atas kenderaan tak perlu ulang. Solat sunat, sebab apa? Sebab mereka melakukan perjalanan yang jauh. Dan kalau setiap kali solat sunat nak berhenti, maka memakan masa yang lebih lama. So di situ ada yang darurat. Darurat, maka atas dasar darurat tersebut, maka dibenarkan. Maknanya tak ada masalah, solatlah atas kenderaan walaupun terhadap kiblat. Sebab kalau every time solat sunat nak berhenti, sebelum nak bergerak kan makan masa kan. So, zaman kita pun ambil ilah yang sama. Bila adanya sebab, adanya uzur, di situlah kita ambil kaedah untuk solat sunat dalam kenderaan dan tak perlu ulang, tak perlu risau. Tapi kalau kita ambil mudah, suka-suka je solat atas kenderaan, sebenarnya kita nak kena berikan perhatian. Maknanya kita akan, dia lebih kepada bermudah-mudahan dalam hukum. So ini satu benda yang sebenarnya, satu benda yang tercela. Sebab kita mengambil mudah. Kan Islam memang mudah, tapi jangan diambil mudah. Maknanya ambil kemudahan ikut pada tempat. Bukan kita memilih-milih pandangan yang paling senang, kita amalkan sendiri. Itu yang jadi masalah bila kita tak faham kaedah dalam fiqh. Kan sampai ada orang yang memilih pandangan yang paling senang sahaja. Kan memilih pandangan bukan satu benda yang salah. Bila adanya masalah, ada orang yang memilih ni biarlah orang yang berautoriti. Contoh jabatan mufti, itu tak ada masalah, kita faham. Mereka akan ikut garis panduan. Dia masalah bila kita orang awam memilih pandangan. Ambil ni lah, pandangan ni lah. Sebab itu senang. Kan? Itu jadi masalah, jadi kucak-kacir lah. Ikut hawa nafsu sebenarnya. Walaupun pandangan tu daripada ulama, kita tak akan nafikan. Tapi kaedah mengamalkan tu salah. Jadi kita sebut tadi tu dalam mazhab Syafi'i, memang inilah kaedah dia. Bila biar ada satu sebab, baru kita amalkan. So solat sunat tak perlu risau, tak perlu ulang. Solat fardu disebutkan sebagai solat hormati waktu dan kena ulang. Tadi ada yang bertanya soalan tadi kan dalam sebelum saya keluar tadi, sebelum saya terputus tadi, saya minta maaf, mesejnya dah hilang. So kalau tadi yang bertanya tu boleh ajukan baliklah dalam chat ni insya-Allah. Dan saya apa tadi berkenaan dengan solat tadi, solat hormati waktu ke apa tadi yang bertanya tadi. Sebelum saya keluar, sebelum kita putus tadi tu. Memang dah hilang mesej tu kalau boleh hantar baliklah insya-Allah. Okey, so itulah kita bincang dulu setakat ni. Kita lihat pada soalan dulu masa 5 minit insya-Allah. Kita akan tutup, kita akan sambung nanti esok kuliah baik insya-Allah. Okey, kita lihat pada soalan Kak Anisum. Ustaz, jika dalam kapal terbang kita boleh solat fardu hadap kiblat, maka tak perlu ulang solat fardu ke? Ya, betul. Dia hanya mengikut kaedah solat secara duduk lah. Sebab yang penting syarat sah kita dah tepati hadap kiblat. Contoh kita naik ke kapal terbang, dah masuk waktu, kita tengok tak gerak lagi. Kita cepat cari tempat hadap kiblat. Biasanya ada tempat dia kan, kita boleh hadap kiblat. So solat dulu, solat hadap kiblat, katakan sempat sampai akhir. Waktu tu kita nak ringkas, buat apa ringkaskan solat, yang penting solat kan, selesaikan rukun. So katakan sempat, bagi salam dah baru kapal terbang gerak. Maka solat tu dah kira sah. Tak perlu ulang sebab dah menepati syarat sah. Dia isu dia kat syarat sah tu je, hadap kiblat. Kalau hadap kiblat tu dapat daripada awal sampai akhir solat, so selesai isu. Paling tak perlu nak ulang. Kalau tak dapat, walaupun sekejap, walaupun satu rukun tak dapat, contoh tayar akhir, tiba-tiba dah gerak, hilang dah arah tuju kiblat. Walaupun satu rukun, maka dia dianggap sebagai tidak sempurna sebab tidak menepati maksud asal. Tidak menghadap kiblat daripada awal sampai akhir, daripada takbiratul ihram sampai memberikan salam. Kan itu solat kan, itu maksud pada solat. So dia kena ulang. Itu kaedah dia. Jadi kalau seperti soalan Kak Nisu, maka tak ada isu lah sebab kita sempat. Jadi boleh je solat, maknanya tak perlu ulang. Sebab dia dianggap solat secara duduk. Itu pun sebab adanya sebab. Maknanya adanya satu keperluan, keharusan kan. Bukan dia suka-suka duduk, memang terpaksa duduk lah. Kalau tak macam mana dia nak solat kan. So tak ada masalah. Kalau boleh solat macam biasa, solat macam biasa. Macam itulah. Jangan kita bermudah-mudahan lah. Ikut pada konteks, ikut pada situasi. Okey, Bonda Adida, sembahyang hormat, ni ikut tadi soalan tadi kan. Sembahyang hormat waktu tak perlu wuduk. Dia kena menyempurnakan seperti biasa. Maksudnya seperti biasa solat, berwuduk, hadap kiblat, ikut seperti yang biasa. Kalau tak dapat, dia isu dia pada hadap kiblat. Hadap kiblat yang tak dapat, maka solat aja macam biasa tadi, dah ada wuduk semua. Solat aja selesaikan walaupun tak hadap kiblat, dah sampai tempat,
dah hilangnya kesusahan tadi, maknanya dah boleh hadap kiblat, ulang balik solat. So maknanya wuduk seperti biasa. Dia tak ada perubahan. Sebab zaman dulu lain, zaman sekarang lain. Zaman dulu adalah kesusahan sampai air pun tak dapat, sampai mungkin debu tanah pun tak dapat. Sebab dia tetap kena bersuci dulu. Kan mesti sama ada kalau tak ada air, gantian dia kepada tayamum. So mesti kena dulu. Walaupun solat hormat waktu. So zaman kita tak ada isu lah sebenarnya, air tu boleh je kita standby kan. Even kapal terbang pun mesti ada sediakan air kan. Jadi tak ada isu sangat benda tu. Jadi solat wuduk je macam biasa, solat tu pun ikut pada situasi. Okey, Cik Hilmi ya. So macam mana kalau ambil pandangan pada satu ulama saja? Okey, ini satu soalan yang kita kena jelas iaitu dalam kaedah kita bertaklid pada mazhab. Kita mengikut kepada apa yang kita pelajari. Memang betul kita ni bermazhab Syafi'i. Memang akan ada pandangan yang kita nukil daripada ataupun kita manfaatkan daripada pandangan ulama lain. Tapi bukan kita yang pilih. Kita hanya mengikuti arahan ulil amri. Kan? Dan juga para ustaz yang menyampaikan pengajaran. So kita ikut follow apa yang kita pelajari yang disebutkan oleh ulil amri kita lah. Tertakluk kepada negeri masing-masing lah. So itu fatwa yang jelas. Itu pandangan yang jelas. Dan mesti kita akan ambil daripada pandangan ulama lain. Itu tak boleh kita nafikan. Banyak kita buat macam tu. Contoh macam zakat lah. Kan, zakat ikut pada mazhab Syafi'i, pandangan rajih adalah kita memang akan ambil, kita akan kutip daripada sudut barangan, kan maknanya makanan lah. Kan zakat fitrah, kita kutip memang daripada sudut beras. Tapi ikut pada uruf kita, ikut pada situasi kita, maka benda tu jadi berlambak dan akan menyebabkan mafsadah, keburukan, sebab berlambaklah kan beras yang dibiarkan akan membazir. Jadi kita ikut pada situasi dan ikut pada keadaan, kita ambil pandangan daripada mazhab lain, kita kutip daripada bentuk duit. So itu contohlah yang kita katakan, memang kita akan ambil daripada pandangan ulama lain. Cuma bukan kita yang pilih. Kita hanya menurut apa yang telah kita pelajari. Begitu. Jadi itu yang lebih baik kita sebagai orang awam lah. Okey. Cik Nimi bertanya juga, Ustaz yang akan berterbang ada disediakan tempat semayang. Macam mana ada kan kena solat balik. Dia isu dia pada hadap kiblat. Memang ada disediakan. Memang ada mazhab yang berpandangan dah solat hormat waktu tak perlu ulang. Isu dia dua benda. Satu, solat tu mesti kena buat. Kalau kata waktu tak sempat, memang kena buat. Yang kedua, kita amalkan, maksud dia ikut pada mazhab kita. So kalau memang ada mazhab yang sebut dah solat hormat waktu, solat dah walaupun tak hadap kiblat dan sebabnya uzur, maka tak perlu ulang. Itu mazhab lain. Saya tak nafikan, memang ada. Tapi itu mazhab lain. Dan mereka yang bermazhab begitu, mereka solat dan tak perlu ulang lah. Tapi kita ikut kepada mazhab kita lah kan. Kita berpegang pada mazhab kita. Jadi yang terbaik kita ambil pandangan ulang balik. Kerana apa? Sebab itu yang kita belajar dalam mazhab kita. Itu lebih selamat. Sebab benda ni jarang berlaku. Jarang sangat berlaku. Orang yang tertentu je alami benda ni. Sebab tu benda ni tak jadi isu besar. Kalau benda ni jadi isu besar, maknanya ramai orang yang hadapi, mungkin Jabatan Mufti akan memberikan satu kenyataan. Kita ambil daripada pandangan ulama ni, maka orang boleh amal. So kalau macam tu, jelas. Kita tak perlu nak qada balik. Sebab pandangan itu telah dimaktubkan, telah difatwakan. Itu peranan ulil amri lah. Tapi benda ni bukan isu besar. Maknanya orang tak ramai buat macam ni. So kita ambil pandangan yang asal dalam mazhab kita lah. So iaitu kita kena ulang sekiranya tidak menghadap kiblat. Di isu dia pada hadap kiblat je. Okay, boleh insya-Allah. Ustaz, saya lebih suka tanya direct lah ya. Kalau tak silap lah saya, kalau kita dah semayang dekat dalam aeroplane tu kan, lepas tu tak tahulah semayang hormat waktu ke apa, fardu pun tak pastilah. Tapi selagi bila kapal terbang tu dah landing atas tanah, jadi syaratnya kita kena sembahyang semula ke macam tu. Sebab selagi kapal terbang tu di awangan, maknanya kita maksud saya bila dia dah landing tu kita kena buat balik macam tu lah.
Solat Okey, baik. fardu. Dia mesti Okey. atas tanah, bukan di atas bumi, bukan di awangan. Okey, baik. Baik. Ingat Terima lah, kasih saya kepada pun okey, baik. Terima kasih kepada bonda yang bertanya. Okey, berkenaan dengan soalan tadi. Okey. Kita sentuh balik berkenaan dengan solat hormat waktu tadi. Okey. Iaitu poin dia adalah sebab kiblat tu berubah. Seperti tadi itulah Encik Ilmi ada respon kan. Arah kiblat berubah. Okey, itu je poin dia. Jadi sama ada kita berada di atas awangan ke ataupun tak bergerak lagi ke, kalau arah kiblat tu tak tetap, dia berubah, so benda tu yang menyebabkan kena ulang balik solat. Ikut pandangan rajih yang asah, yang paling sahih dalam mazhab kita lah. Memang kena ulang, disebut sebagai solat hormati waktu. Kalau kata macam tadi Kak Nisa tanya kan, solat di tempat solat dan tak bergerak lagi. Maknanya hadap kiblat daripada awal sampai akhir solat. So tak ada isu, benda tu dah selesai. Kita dah solat macam biasa walaupun dalam kenderaan, walaupun terpaksa duduk, sebab solat duduk kan memang ada kaedah dia, tak ada masalah. Dia tak perlu ulang pun. Yang masalah tu pada ataupun isu dia pada hadap kiblat. So kalau berjaya solat daripada awal sampai akhir, selesai rukun dalam keadaan hadap kiblat. So solat tu dah kira sah, tak perlu ulang. Dia bukan solat hormati waktu dah. Dia solat macam biasa. Maknanya dah tunai, dah selesai. Niat pun macam biasa je. Tapi kalau solat dalam keadaan tak hadap kiblat, walaupun sekejap dalam solat, itu dah dikira mengubah arah kiblat. So bukan kita sengaja, memang ikut dengan kenderaan. Tapi dia dinilai sebagai solat hormati waktu. Jadi ikut pandangan sahih dalam mazhab kita, wajib ulang. Tapi dia tak kira berdosa lah. Itu je beza dia. Jadi maknanya kalau bonda yang disebutkan tadi kan, dia kalau tak hadap kiblat, sampai ke tempat dah boleh hadap kiblat, kita dah boleh pergi ke tempat biasa kan, surau dan sebagainya, solat balik kat situ. Dia macam tu. So dia bukan isu selagi kita ada di kawasan awangan tu. Dia yang penting kita hadap kiblat. Dia tak kira kita berada atas tanah ke, atas awan ke, awan namanya di awangan ke, tak ada masalah. Yang penting hadap kiblat. Benda tu yang kita nak ambil peranan lah. Biasa kalau naik dah, bila naik di awangan ni memang tak hadap kiblat dah, kita dah bergerak kan. So itu apa yang saya boleh terangkan lah. Dan ikut pada ni, ada yang respon kan. Tapi dah dalam setengah dah ni saya nak kena gerak dulu sebenarnya. Kita ni lah, kita tangguh esok boleh insya-Allah. Tangguh esok lah. Pada soalan-soalan yang bertanya ni, kita tangguh esok, nanti kita akan ulang balik insya-Allah. Okey, tapi berkenaan dengan yang last tu saya nak komen sikitlah tentang yang tak qada, betul. Sebab di situ sebab ramai orang yang melakukan ibadah yang sama. So maknanya mereka ambil pandangan mazhab yang lain. So dia amalkan waktu tu. Sebab waktu tu kan ramai-ramai bergerak pada waktu yang sama, menghadapi kesusahan yang sama. So di situ memang kita nukil daripada pandangan lain, mazhab lain, kita amalkan. Maknanya tak perlulah qada. Solat je lah, hormati waktu. Maknanya solat je lah macam biasa. Sebab itu berlaku secara beramai dan kita ikut dengan mutawif. Sebab tu dia boleh. Tapi kalau bersendirian, kita pergi sekali-sekala, di situ kita kena sebaiknya ambil pandangan dalam mazhab kita. Itu yang pada asal. Sebab apa yang tak qada? Sebab ikut kepada orang yang memberikan arahan. Dan kita sebab ramai dalam keadaan pergi buat ibadah kan, so di situ diberikan rukhsah. Bukan kita ambil pandangan yang mudah suka-suka, tapi kita ambil atas dasar ada je masalah kebaikan. Dia macam tu. Sebab tu maknanya kita jangan ambil mudah. Kan bila kita dah tahu macam ni, so lepas ni kita pergi mana-mana kita ambil mudah, suka-suka je kan. So ini akan menyebabkan kita rasa bermudah-mudahan dalam bermazhab. Dan benda ni lah kita kena elak kepada orang awam. Sebab itu bagi orang awam, dia tak boleh suka-suka dipetik mana-mana pandangan, diamalkan terus. Yang boleh buat ni orang yang berautoriti. Mereka yang faham kaedah disiplin ilmu, mereka yang akan berikan. So kalau macam dalam konteks tadi, mutawif tu. So mereka faham kan apa, mereka dah belajar ambil khusus kan. So mereka tahu, di situ ambil pandangan atas dasarnya maslahah. So kita amalkan ikut dengan imam kita, ketua tadi, mutawif kita tu. Dia macam tu. Okay, insya-Allah faham Okay, baik. Itulah saya kira saya tu dulu. Saya pun ada urusan nak gerak dulu. Okay, baik. Mudah-mudahan kita bertemu ni dapatlah sesuatu, kita bermanfaat.
Kita akan sambung lagi pada kuliah esok nanti insya-Allah. Esok pagi kan kita akan buat pagi, lebih bersemangat. Dan saya nak sebut awal-awal soalan esok ni lebih mencabar sikit lebih mencabar, so boleh get ready, get prepared, physical and mental. Insya-Allah mudah-mudahan kita dapat sesuatu bermanfaat. Wallahu taala a'lam wa ilmuhu atam. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farduduhu ilaina inda hajatina ilaih wa la tunsinahu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanallah bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam.